analisa bukan hanya sekadar menyusahkan orang Terengganu, tapi ini soal demokrasi kat KJ. Ya. Sebab kerajaan negeri ni menang 32-0. Jadi Kerajaan yang sah. di kerajaan yang sah, mereka ada hak lah untuk tentukan duit tu nak belanja macam mana. Bukan apabila pada bulan bulan April, Mei, maka diminta kerajaan Terengganu untuk menyenaraikan projek-projek. untuk apa Penggunaan wang ini. ihsan. Penggunaan ni ke mana? Jadi bila kita semua itu kita dah bentang dalam bajet dan sudah ada, bukan rahsia. Mana-mana program yang kita buat bukan program rahsia. Semua dah dibentang bajet dan kita senarailah sebab semua tu ada penggunaannya yang sah dari segi undang-undang. Jadi bila disebut senarai, katalah 20 senarai, tengok itu bayar bagi yang ni dulu dah 2-3 dulu. Yang lain tu tak bagi lagi. So bulan berikutnya kita tulis surat pula. Dia minta ni pula. Okey, dia bagi itemize. So pembayaran secara itemize ini sangat menyukarkan kita lah. Sebab saya nak sebut antara perkara-perkara yang terkesan yang tak boleh kita nak buat walaupun kita dah komit kepada rakyat ialah pembinaan pusat untuk autisma. Jadi saya rasa tergendala sebab bantuan kita kepada kita ada satu tempat pusat Quran Braille. Jadi ini contoh-contoh lah dan banyak perkara-perkara lain yang kita sampaikan kepada rakyat. Dan saya fikir ini bukan sahaja menyukarkan kerajaan negeri, bahkan menyukarkan kementerian. Satu kerja baru pada pegawai-pegawai di kementerian untuk nak go through the item tu. Dan nak cuba find out betul ke item ni wujud. Jadi seolah-olah kita tidak melalui proses audit. Jadi oleh kerana proses audit kena ada setiap tahun. Dan yang sebelum-sebelum ini, tahun-tahun sebelum ini tak pernah audit yang kita dapat audit yang tak baik. Jadi apa yang menakutkan? Saya rasa lebih kepada bayang-bayang lah. Adakah Datuk Seri rasa ada masalah kepercayaan antara satu sama lain? Problem of trust? Mungkin. Ataupun mungkin ada pihak-pihak tertentu yang memberi cocok lah kalau bahasa mudah, memberi gambaran. Kalau beri ke diorang ni boleh buat macam-macam. Bagi saya KJ, Dr. Sam sangat santun dalam penjelasan beliau. Tapi kita sekarang ni sebagai penganalisa bukan hanya sekadar menyusahkan orang Terengganu, tapi ini soal demokrasi kat KJ. Sebab kerajaan negeri ni menang 32-0. Jadi kerajaan yang sah. Di kerajaan yang sah, mereka ada hak lah untuk tentukan duit tu nak belanja macam mana. Bukan untuk dia semata-mata request. Dan everything pergi ke di audit. Audit of course. Di audit terbuka. Jadi tak ada yang rahsia-rahsia. Jadi apa yang takut sangat? Dr. Sam, saya balik kepada ucapan sulung. Saya study ucapan. Ya, betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara, jangan sampai bangsaku tiada negara.